Ya, Yang Muhammad Indra Mahkota. Tuan Ketua, saya mengambil pendekatan yang berbeza. Saya hanya nak membicarakan masalah prinsip dan dasar dan tidak mahu menyentuh isu detailnya kerana banyak telah diperkatakan oleh ahli-ahli yang berhormat sebelum saya. Tuan Ketua, dalam Al-Quran ada ayat 126 surah Al-Baqarah yang mengesahkan doa Nabi Ibrahim AS yang memohon pada Allah agar dijadikan kota Mekah sebagai kota yang aman. Yang keduanya iaitu dialirkan rezeki supaya yang beriman tidak mati kelaparan. Doa dimakbulkan Tuhan. Tetapi dengan tidak semena-mena Malaysia mendapat tempias dari doa tersebut. Secara relatifnya kita aman dan belum lagi kita mendengar ramai rakyatnya yang mati kelaparan. Malahan rakyat Malaysia yang kita dengar ramai di antaranya mati kerana berlebihan makan. Tuan Ketua, begitu juga dengan doa duha. Selalunya yang bersolat duha akan berdoa kepada Tuhan agar diberikan rezeki, agar rezeki yang jauh didekatkan, yang di langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan, dari laut dipermudahkan. Bersyukur kita kepada Tuhan bahawa doa dimakbulkan dan Tuhan memberi kita rezeki dari langit berbentuk hujan, diturunnya hujan tidak setitik lebih dan tidak setitik kurang. Dan disuburi bumi bertuah Malaysia hingga tanam apa sekalipun ianya tumbuh. Tuhan memberi rezeki dari perut bumi. Seperti contoh di Pahang, ada biji emas, besi, boksit, alumina dan sebagainya. Dan banyak lagi logam-logam lain di negeri-negeri lain. Di lautan, negara ada minyak dan gas. Dan saya ingin menyatakan bahawa tidak mustahil minyak dan gas di perut bumi di negara Malaysia ini menular ianya di bawah, di kawasan daratan, di negeri-negeri yang berkaitan. Begitulah melimpah ruahnya rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Dan saya merasakan bahawa tidak ada sebuah negara pun di dalam dunia ini dikurniakan nikmat yang sedemikian rupa. Namun Tuhan menguji manusia dengan dua cara. Dia ujinya kita beri susah agar kita sabar. Dan diberinya kita senang seperti diberikan pada negara Malaysia untuk diuji kesyukuran kita. Saya, Tuan Ketua, manusia lebih mudah bersabar dalam kesusahan daripada bersyukur dalam kesenangan. Dan janjinya, jika kamu syukur akan ku tambah rezekimu, dan jika kamu kufur maka rasakan azabku. Oleh itu Tuan Ketua, belanjawan ini merupakan ruang dan peluang yang terbaik bagi Malaysia, bagi kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai insan yang mensyukuri nikmat Tuhan. Kita mengagih Tuhan dengan sebaik-baiknya, mengagih dengan adil dan menjauhi daripada penggunaannya ke arah khurafat, maksiat dan mungkar. Tuan Ketua, Imam Ghazali berpendapat bahawa insan terbagi kepada tiga. Saya simpulkan sebagai 3 U, iaitu ummah, rakyat biasa, umarak, pemerintah dan ulama. Pada fahaman saya, beliau berpendapat baiknya umat itu apabila baiknya umarak, pemerintah, dan baiknya pemerintah apabila baiknya ulama. Beliau meletakkan peranan ulama di persada yang tinggi, dan demi untuk mendapat reda ilahi, saya ingin membuat cadangan yang sulung ini agar di dalam mencari keredaan Allah, garis panduan kasar dari sudut dasar pendapatan dan perbelanjaan sebagai penyuluh kepada cara pendapatan dan perbelanjaan yang halal, haram dan harus, dalam mendapat input dari satu majlis ulama sama ada dari dalam negara dan luar negara, supaya kita mendapat barakah daripada belanjawan ini. Tuan Ketua, keduanya saya berasa amat rindu dengan dasar yang digubal sebelum ini, sama ada dasar ekonomi baru dan wawasan 2020. Saya melihat DEB dengan serampang dua mata menyusun semula masyarakat dan menghapuskan kemiskinan, tidak mengira kaum, beserta dengan wawasan 2020 memacu ke arah negara maju dan menzahirkan bangsa Malaysia keduanya mempunyai ciri meningkat kesejahteraan rakyat dari sudut pendapatan dan perpaduan. Kerajaan nampaknya yakin bahawa pendapatan per kapita akan berjaya di bawah daripada 6,000 sampai 10,000 USD menjelang 2020 dan sekaligus mencapai, saya ulang, sekaligus mencapai status negara maju. Tetapi apa artinya pendapatan per kapita meningkat pada taraf negara maju
jika Gini coefficient atau jurang perbezaan antara kaya dengan miskin terus melebar. Apa artinya jika purata pendapatan adalah 10,000, 20,000, 30,000 USD sekalipun, sedangkan sebagai contoh, jika 10% rakyat yang menguasai 90% harta negara, sedangkan 90% rakyat marhain berkongsi memiliki 10% harta negara. Dalam erti kata lain, apa artinya jika kekayaan itu berlingkar bersekitaran segelintir rakyat yang istimewa dan terpilih sahaja? Tuan Dipertua, apa artinya jika pendapatan penduduk telah bertambah, katakanlah dengan 2 kali ganda dalam satu tempoh tertentu, walhal harga barangan asas naik mendadak, katakanlah 3, 4 atau 5 kali ganda dalam tempoh yang sama? Saya membuat andaian yang ekstrim, tetapi inilah yang dikhawatirkan. Tuan Dipertua, saya masih ingat pada tahun 90-an, pemimpin kerajaan pakai istilah 3P, iaitu Purchasing Power Parity, untuk membandingkan kemampuan membeli jika kita dengan negara-negara lainnya. Dan saya ingin mencadangkan bahawa Kementerian Keuangan seharusnya mengguna istilah 3P ini, Purchasing Power Parity, bagi perbandingan kuasa beli pada masa-masa tertentu, agar kita dapat gambaran sebenarnya di atas taraf kemajuan kehidupan rakyat. Apa juga artinya jika belanjawan kita merupakan belanjawan defisit yang berterusan tanpa berhenti-henti, yang sekaligus melebarkan hutang negara yang akan menjadi beban kepada generasi seterusnya. Tuan Dipertua, di dalam urusan kewangan negara kita dengar berbagai reaksi dan laporan-laporan pujian dan kritikan, sama ada dari dalam negeri atau luar negeri. Laporan Global Financial Integrity, umpamanya GFI, mempaparkan perkara negatif, wang gelap dari negara Malaysia keluar ke negara lain berbilion-bilion ringgit setiap tahun sejak 10 tahun yang lalu. Laporan Ernst Young yang melaporkan keadaan korupsi yang ketara. Laporan Ketua Audit Negara merakamkan ketirisan kewangan negara sama ada berpunca dari rasuah, kurang kecekapan, urus tabir yang lemah, pemaziran dan lain lagi. Baru-baru ini ECIDC, Unit of Economic Cooperation and Integration Among Developing Countries dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan bahawa Malaysia akan kerugian hampir 5 bilion setahun jika kita menyertai TPPA. Banyak lagi laporan-laporan sedemikian dari berbagai pihak yang boleh dipetik, namun memadailah setakat itu saja, Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kerajaan tidak boleh memilih berdiam diri atau sentiasa dalam keadaan denial mode. Kepada pengkritik-pengkritik kerajaan, ketahuilah olehmu, wahai kerajaan, bahawasanya ISA, OSA, Akta Sultan dan pepatah kata Inggeris dengan izin, it is attitude, not aptitude, that determines the altitude. Bahawa sikap dan pemerintah di zaman kini juga tidak lagi mampu memiliki sikap, dengan izin, that the government is never wrong and that criticisms, especially from the opposition, is never right. Sesungguhnya pengkritik bukan semuanya mengkritik berdasarkan kebencian. Malahan saya percaya ada di antaranya sayangkan negara. Pengkritik bukan saja datang dari Parti Membangkang. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad banyak mengkritik perkara-perkara yang dia merasakan boleh merosakkan rakyat dan negara. Seperti contoh akhir-akhir ini isu BRIM. Mantan Menteri Kewangan dan ahli Gua Musang, seorang di antara paling kanan dalam Dewan Mulia ini, juga mengkritik pemerintahan, umpamanya dalam isu OSA dan kuasa-kuasa Menteri Kewangan. Malahan kita sering mendengar kritikan dari ahli-ahli penyokong kerajaan sendiri, seperti dalam isu menangani urusan Sabah dan urusan Sarawak. Yang penting, kita sayangkan negara. Sikap pemerintah yang positif dan dinamik adalah yang ianya mendengar teliti segala kritikan, dan dengan izin Tuan Dipertua, when a criticism is wrong, you put the critics right. But when the criticism is right, you put yourself right.
Tuan Yang Bertuah, saya ingin mencadangkan agar kerajaan hari ini kembali kepada semangat pemerintahan kerajaan yang bersih, cekap dan amanah, atau yang saya olahkan sebagai kerajaan ABC, iaitu amanah, bersih dan cekap. ABC kerana ianya seperti kata Inggeris, as easy, as basic as ABC. Ini merupakan asas pemerintahan yang baik, yang ianya adalah nilai-nilai sejagat atau universal. Malahannya, Tuan Yang Bertuah, ianya adalah sejajar dengan nilai-nilai baik di dalam agama Islam. Di dalam kerajaan yang menangani mengamal ABC, amanah, bersih dan cekap, di dalam kerajaan yang menangani mengamal ABC, amanah, bersih dan cekap, tiada tempat bagi musuh nombor satu negara, iaitu rasuah. Saya ulang, rasuah melebar dan berkembang. Paduka Baginda Sultan Perak di dalam titah ucapannya di SPRM tempoh hari, titahnya, to cast iron, you need to be strong. Saya sambut baik usaha pemerintah mewujudkan beberapa mekanisme bagi menangani rasuah. Namun SPRM kurang persenjataan, dan saya syorkan bahawa SPRM diberi kuasa tambahan sebagai senjata menangani musuh nombor satu negara, iaitu rasuah, sesuai dengan sophistication dunia hari ini. Di dalam amalan kerajaan ABC, tidak seorang individu atau jabatan yang harus diberi kuasa mutlak tanpa semakan atau power unchecked. Dengan itu saya menyokong pendapat Gua Musang, seperti mana terlapor di akhbar tempatan bahawa kuasa Menteri Kewangan perlu ada semakannya, bahawa OSA perlu dihapuskan kerana sesungguhnya ia menyuburkan rasuah dan penyelewengan. Undang-undang khusus sepatutnya digubal khas bagi menjamin keselamatan negara, bukannya duduk di bawah naungan OSA. Namun ada lagi jawatan seperti Peguam Negara, Tuan Yang Bertuah, yang kuasanya adalah mutlak tanpa ada semakan. Saya mencadangkan agar jawatan-jawatan seperti ini juga mempunyai kaedah check and balance, dan kerajaan boleh menimbangkan agar AG juga bertanggungjawab kepada Parlimen, kerana Parlimen merupakan tunggak pemerintahan negara atau apa-apa jua kaedah yang bersesuaian. Harus diingat bahawasanya, dengan izin, power tends to corrupt, and that absolute power corrupts absolutely. Di dalam sistem pemerintahan amanah, bersih dan cekap, kerajaan tidak membazirkan wang rakyat dan kota apa yang dikata. Apabila kerajaan melantik satu-satu suruhanjaya yang terdiri daripada tokoh yang berilmu, berpengalaman, berintegritas untuk membuat suatu penyiasatan bagi membantu kerajaan membuat keputusan yang tepat dan adil dan relevan, the government, dengan izin, cannot dismiss their finding without reasonable reason. Apatah lagi apabila anggota-anggota suruhanjaya itu terdiri daripada tokoh-tokoh yang berilmu, berpengalaman, amanah, berintegriti, serta menerima watikah dari Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kes-kes yang saya maksudkan adalah: pertama, Royal Commission of Inquiry atau RCI, atau Suruhanjaya Penyiasatan Diraja yang membuat perakuan ke atas penubuhan IPCMC. Kedua, RCI yang ditugaskan meneliti isu parti di Sabah. Apabila kerajaan tidak melaksanakan perakuan Suruhanjaya ini, maka siapa boleh menghalang rakyat daripada membuat sebarang spekulasi? Dalam kes IPCMC, ada rakyat yang kata bahawa ianya tidak diterima oleh PDRM, dan ada pula spekulasi yang mengatakan bahawa tokoh dalam kerajaan diugut dan takut diugut. Saya berpendapat bahawa menolak syur daripada RCI ini boleh diterjemahkan sebagai menghina institusi raja itu sendiri. Tuan Yang Bertuah, baru-baru ini seperti dilaporkan bahawa Ketua Polis Negara menyatakan bahawa pembangkang sentiasa mencari kesalahan PDRM. Jika laporan ini benar, saya sebagai anggota pembangkang di dalam Parlimen Sukacita, saya menyatakan, saya menafikan dakwaan itu, dan ingin saya tegaskan bahawa PDRM keseluruhannya adalah berkesan dan berjasa kepada negara dan rakyat. Sebilangan besar anggota adalah amanah dan bertanggungjawab. Rakyat menghargai sumbangan pasukan. Tetapi seperti di mana-mana padang ada kemuncutnya. Seperti di mana-mana padang ada kemuncutnya. Oleh itu pasukan tidak seharusnya gentar demi mempertahankan nama baik pasukan
kerajaan menubuhkan IPCMC seperti disyorkan oleh RCI yang berkenaan institusi bagi tujuan tersebut. Sesungguhnya, Tuan Ketua, hanya kemuncut di dalam itu yang seharusnya merasa bimbang. Kemuncut yang seharusnya merasa bimbang. Dalam isu parti di Sabah, saya difahamkan bahawa laporan RCI telah pun diserahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong beberapa bulan yang lalu. Tetapi mengapakah hasil siasatnya sehingga hari ini tidak kedengaran? Sebab itulah berbagai spekulasi kerajaan bersalah, kerajaan takut, kerajaan nak ubah laporan dan sebagainya timbul daripada masyarakat. Pokoknya kerajaan tidak bertindak secara amanah, bersih ataupun cekap dan gagal memperlihatkan semangat accountability, rationality dan transparansi. Dalam urusan perdagangan pula, Tuan Ketua, saya berpendapat bahawa kerajaan harus berhenti daripada mencebur diri dalam urusan perniagaan. Di sebuah negeri, di Semenanjung, satu syarikat milik kerajaan diberi monopoli dagangan pasir yang ketika itu mempunyai nilai dagangan yang tinggi. Dan dengan dalam keadaan demand yang tinggi dan dalam keadaan monopoli sekalipun, syarikat tersebut gulung tikar. Di peringkat pusat pula, banyak contoh kerugian-kerugian besar dialami oleh syarikat milik kerajaan, dan yang terakhir sebagai contoh klasik adalah MAS. Oleh itu saya mencadangkan agar pemerintah kembali kepada tugas utamanya, iaitu memerintah dan bersihkan diri daripada sebarang perdagangan dan perniagaan. Tuan Ketua, dengan izin, the government has no business in doing business. The business of the government is to govern. Saya ingin mengesyorkan kepada kerajaan, demi rakyat dan keadilan pada mereka, kerajaan harus relook at all privatization agreements agar impak kepada kebajikan dan faedah rakyat dimaksimalkan dengan kos yang minima atau berpatutan. Sebagai penutup, Tuan Ketua, dalam situasi yang ideal, kerajaan dan rakyat berpisah tiada. Mereka bergerak seirama dan berkongsi denyutan yang nadi. Benar, tiada siapa yang mampu memuaskan semua orang pada setiap masa. Seperti kata Presiden Kennedy, you can please some people dengan izin all the time. You can please all the people sometime, but you cannot please all the people at all time. Kita faham. Namun di dalam apa jua kehidupan, kita seharusnya bertekad dan berusaha mencapai yang ideal, setidak-tidaknya yang terhampir dengannya. Tuan Ketua, dengan izin, this country is ours, right or wrong. If wrong, we put it right. If right, we'll keep it tight. Di dalam situasi yang sama, begitu juga dengan pemerintahan atau governance. Jika kita berbaik sangka, ikhlas mencari reda ilahi dalam urusan kita dengan meletakkan kepentingan rakyat dan negara melebihi dari diri kita, saya percaya bahawa tidak mustahil kita mampu zahirkan negara yang aman dan makmur. Terima kasih, saya tak guna. Negara yang baik yang mendapat payung rahmat dari Yang Maha Pencipta, keadaan di mana setiap kita akan memiliki sikap kekitaan. Dan dalam apa jua keadaan dan dari apa jua aliran, kita pasti akan bersikap dengan izin, that this government is ours, right or wrong. When right, we'll tell others, but when wrong, we'll tell the government. We'll tell you. When wrong, we'll tell you, but you must listen. Sesungguhnya, Tuan Ketua, it takes two to tango. Dan akhirnya, Tuan Ketua, aduh, saya dengar macam suara mengganggu daripada, ya. Dan ada Tuan Ketua, dia bagi saya setengah jam lagi. Kalau kita sabar. Tuan Ketua, izinkan saya bagi pengakhiran kata, mengajak semua meminimal. Betulis. Apa ni? Tuan Ketua, izinkan saya bagi pengakhiran kata, mengajak semua meminimalkan sengketa. Negeri bertuah yang sepatutnya dijaga, rakyat jelata yang sepatutnya dibela. Bersyukur kita kepada Allah yang Esa. Saya ingat, tak kalau menteri kena behave like menteri lah kan. Bersyukur kita kepada Allah yang Esa, masalah di Selangor dah kembali reda.
jika melarat ia mempunyai besar makna satu pertembungan antara rakyat dengan raja. Berpunca ia dari meminta 3 nama, kata Mahathir ianya adalah luar biasa. Namun begitu telah diatasi dengan bijaksana. Tepung tak berselerak, rambut diragut jua. Terima kasih Tuan Ibu. Ya, terima kasih Ahmad.